Assalamualaikum, selamat pagi Sejahtera Asia. Selamat pagi kepada semua penonton Sejahtera Asia pada hari ini. Alhamdulillah, pagi yang indah, pagi yang mulia, pagi yang cukup, apa kata orang tu, meriah, cukup tertarik dengan apa yang kita lihat hari ini adalah satu-satunya hari yang akan membuka satu lembaran baru, rezeki baru, peluang baru dalam hidup kita. Jadi hari ini seperti biasa, kita akan ada tetamu, ada topik menarik dan juga ada sesuatu yang ingin kita kongsikan yang pastinya akan menjadikan kita satu peluang dan juga informasi terhadap kita. Semoga ianya menjadikan inspirasi buat kita semua. Alhamdulillah, hari ini hari Khamis 15 Julai 2021 bersamaan 5 Zulhijjah 1442 Hijriah, bersiaran di Bumi Kenyalang. Orang-orang Sarawak, apa khabar kita orang? Sama ada di Semunjan kah, di Sebuyur, Samarahan, Seri Aman, Betong, Lunduk, sini-sini aja. Semoga sihat sejahtera. Dan hari itu mungkin ada yang dapatkan vaksin yang kedua. Alhamdulillah, kerana kita membantu kerajaan bagi meminimalkan jangkitan COVID-19 terutamanya di negeri Sarawak yang tercinta ini. Dan hari ini seperti yang saya cakap tadi, kita ada topik menarik di mana hari ini kita menjemput pengarah mini film festival yang merupakan festival filem pendek terlama di Malaysia. 17 tahun dah tuan-tuan dan puan-puan. Wow, tapi nak cerita lebih lanjut ataupun nak katakan bagaimana sebenarnya dikatakan mini festival filem ni, kita saksikan VT ini dulu. Ya, itu dia VT yang anda saksikan berkaitan tentang festival filem pendek terlama di Malaysia. Wow, 17 tahun dah bertapak di Malaysia ni. Jadi tanpa melengahkan masa, kita mempersilakan dan menjemput pengarah mini filem festival terlama dan tertua ini di Malaysia ini, Mr. Yeo Chong Lee. Apa khabar? Sihat? Sihat, terima kasih. Okey, terima kasih kerana sudi datang di Sejahtera Asia hari ini untuk untuk kita kongsikan apa sebenarnya yang dikatakan tentang filem pendek terlama di Malaysia ini. Tapi sebelum tu, Mini Film Festival MFF ni merupakan sebuah program anjuran para pelajar akademik program seni fotografi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Ia adalah filem pendek terpanjang di Malaysia dan menghampiri edisinya yang ke-17, betul tak? Dan ia menceritakan isu semasa yang penting untuk mereka dan masyarakat keseluruhannya. Jadi selain festival, tayangan filem duduk dan tonton. Duduk dan tangga. Kata orang Sarawak, duduk jenuh-jenuh tangga. Bengkel sesi perbincangan perkongsian turut dianjurkan untuk komuniti filem seni di Sarawak bersama kita hari ini. Seperti yang saya cakap, Mr. Yeo sendiri yang hadir di Sejahtera Asia untuk menceritakan segala-galanya tentang MFF ni. Dan untuk pengetahuan para penonton yang sedang menyaksikan, kita bersiaran secara langsung di Facebook rasmi TVS dan juga Sejahtera Asia. Kalau ada komen cadangan ataupun nak sampaikan salah, boleh je komen di ruangan terbawah. Okey? Dan Mr. Yeo, boleh kongsikan apakah filem-filem yang menarik yang dipersembahkan untuk festival MFF pada kali ini? Terima kasih kepada One TVS dan juga kawan-kawan saya di UNIMAS, rekan saya. Sebelum saya menjawab soalan. Boleh. Pada saya, festival ini merupakan festival yang sudah lama dikendalikan oleh pelajar dan pensyarah di UNIMAS dan di Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif Program Sinematografi. Dan melalui festival ini sebenarnya kita menggemukakan pelbagai aktiviti yang telah disebutkan tadi. Antaranya adalah tayangan filem dan Festival Week itself.
Jadi semasa pengendalian Festival Week ini yang bakal berlaku pada Sabtu ini. Oh, Sabtu ini? Ya, sepanjang 1 minggu, 17 hingga 25 hari bulan. Sebenarnya kita banyak filem yang akan kita tayangkan. Antaranya kita ada 43 filem pendek yang akan ditayangkan dan ada juga 3 webinar yang akan diadakan bersama pembikin filem dan juri yang kita jemput khas dari Asia Tenggara dan Jerman. Dan ini merupakan satu mini filem festival. Maksud dia yang tertua tu apa sebenarnya? Dari segi sejarah sebenarnya kita sudah dianjurkan selama 17 tahun. Oh, 17 tahun. Maksud dia paling lama lah. Bukannya maksudnya mini film festival ni yang paling lama. Tetapi maksud dia penganjuran dia hampir 17 tahun. Okey, Mr. Yo, selain daripada filem pendek, kita juga dimaklumkan bahawa MFF ni turut mengadakan 3 sesi webinar. Boleh terangkan atau ceritakan sedikit apa sebenarnya webinar yang dianjurkan dalam MFF ini? Kerana dengan penganjuran tayangan filem pada kita, perkara itu tidak akan sampai sepenuhnya pada penonton sekiranya kita tiada diskusi bersama pembikin filem. Jadi itu kita adakan webinar dengan kita menjemput pembikin filem yang telah filem mereka dicalonkan supaya filem tersebut dapat disampaikan apakah cerita belakang takbir filem tersebut kepada penonton. Jadi kita ada 2 sesi bersama filmmakers di mana penonton boleh menyertai dan mengajukan soalan mereka, dan pada masa yang sama kita juga ada satu sesi yang khas bersama juri. Kerana juri inilah yang akan sampaikan pendapat mereka terhadap filem-filem yang tercalon pada tahun ini. Oh, jadi latar belakang mereka, antara mereka yang dijemput pastinya mempunyai satu background yang cukup berketepatan dengan dunia-dunia seni seperti ini. Jadi siapa antara mereka yang paling kerap ataupun FF selalu bawa untuk webinar ini? Okey. Biasanya kita akan bawakan orang-orang yang ada kesesuaian dengan topik webinar kita. Tapi untuk Festival Week ini, kita ada juri yang telah kita jemput khas. Yang telah saya kata tadi, adanya Bernard Chowli, adanya Lonati, Kong Pahurak, Lulu Ratna dan Maike Mia dari Jerman. Jadi sebenarnya juri kita ada 5 orang kali ini. Yang Bernard Chowli dan Lonati sebenarnya dari Malaysia. Mereka merupakan, kalau Bernard adalah pengarah filem yang pada saya sangat agung lah di Malaysia. Nama yang tidak asing lagi kan? Betul. Dengan filem seperti Go and Ginchu, Istanbul Aku Datang, Istanbul Aku Datang. Merupakan pengarah untuk filem itu. Dan pada masa yang sama, Lonati pula adalah producer dan curator untuk festival yang tidak asing namanya di kalangan-kalangan indie filmmakers di Malaysia. Kerana dia banyak producekan filem yang telah dibawakan ke festival filem luar negara. Wow. So seperti mana yang dilihat sini, MAF bukan sahaja satu program lah, satu program yang kecil, tetapi ianya sebenarnya menyeluruh ke seluruh dunia dengan penampilan mereka-mereka yang nama tidak asing lagi dalam bidang perfilman dan juga penerbitan ini. Tapi sebelum tu kita nak tahu lebih lanjut, apa kata kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Sejahtera Asia. Terima kasih sekali lagi kepada anda penonton setia Sejahtera Asia yang tidak kira di mana saja anda berada. Terima kasih sekali lagi daripada kami di Sejahtera Asia. Seperti sudah maklum, hari ini kita ada topik menarik tentang filem, festival filem, dan kita ada pengarahnya di set Sejahtera Asia. Jadi Encik Yo, Encik Yo boleh, Mr. Yo boleh, dan ni zaman sekarang ni kita masih dalam norma baru. Dalam pandemik COVID-19 dan juga penuh dengan halangan ataupun rintangan. Tetapi pada tahun 2020, festival filem ini kira-kira mendapat tontonan hingga 5,000 tontonan. Wow, sangat banyak walaupun dalam COVID-19, dalam pandemik COVID-19, dalam norma baru, tetapi ia tidak menjejaskan ataupun menghalang. Dan Mr. Yo, berapa ramaikah penyertaan yang diterima oleh MFF setakat ini, dan siapakah di antara mereka yang berjaya dicalonkan untuk bersaing di pertandingan anugerah filem pendek terbaik bagi kategori pelajar dan kategori
terbuka ini? Terima kasih, Wan. Untuk tahun ni kita sebenarnya mendapat penyertaan yang lebih ramai daripada tahun lepas. Sebenarnya kita sangat terharu kerana dalam keadaan pandemik masih ramai pembikin filem di Malaysia yang masih menghasilkan filem mereka. Walaupun dengan cabaran-cabaran yang ada, SOP dan segalanya, mereka masih dapat menghasilkan filem dan mereka hantarkan filem mereka kepada kita. Macam tahun lepas kita ada 200 lebih penyertaan daripada pembikin filem yang hantarkan filem mereka. Tapi tahun ni kita ada lebih daripada 350 filem yang telah dihantarkan kepada kita. Dan melalui satu proses yang sangat panjang, kita telah tapiskan filem tersebut, lalu telah memilihkan the top 20 untuk bertanding. Ada 10 filem untuk bertanding dalam kategori terbuka dan ada 10 lagi untuk kategori pelajar. Oh, 10 kategori terbuka dan 10 lagi untuk kategori pelajar. Dan antara filem yang akan dicalonkan ada 4 calon yang dicalonkan. Dan boleh Mr. Yeo ceritakan lebih lanjut mengenai keistimewaan 4 filem ini. Apakah 4 filem yang dicakapkan yang paling interesting lah ni? Apakah filem tu? Boleh. Pada saya, kita adalah satu festival yang telah base di Sarawak. Jadi, adalah satu agenda ataupun maklumat dan keperluan untuk kita mengangkat suara-suara dari Borneo. Jadi, antara filem-filem yang tercalon kali ini, sebenarnya ada 5 filem yang dihasilkan oleh pembikin filem dari Borneo dan 4-nya telah dihasilkan sepenuhnya di Borneo, sama ada di Sabah ataupun di Sarawak. Antara satu filem yang antara yang saya sukalah, antaranya adalah Menunggu Kau Pulang daripada Izzat Yuzaini dari Sabah. Dia sebenarnya ada seorang pelajar yang sekarang belajar di Kuala Lumpur Aswara, tapi filem tersebut merupakan satu drama keluarga yang melibatkan 2 anak, seorang transgender, seorang anak pula yang baru sahaja hilang kerja. Tapi dalam kesempitan keadaan hidup seperti itu masih perlu menghadapi seorang bapa yang ada penyakit Alzheimer. Drama tersebut antara filem-filem yang kita tonton daripada 300 filem, 50 filem tersebut, ini adalah filem yang membuatkan saya nangis apabila saya menonton. Kira box office lah. Pada saya begitu. Lebih macam itulah. Betul-betul. Wow. Dan sebenarnya pada filem tersebut, antara filem yang saya suka juga daripada Borneo sebenarnya adalah contohnya Ekor Kelingoh daripada Jeremy Jackie. Ekor Kelingoh. Ya, betul. Pernah dengar cerita tu. Ya, betul. Filem tersebut sebenarnya adalah filem yang dihasilkan oleh Jeremy Jackie, pengarahnya, yang baru-baru ni sebenarnya TVS telah menayangkan dokumentari seriesnya, Past, Present and Future. Yeps, betul sekali. Dan keunikan yang ada pada festival ini, mungkin bila kita lihat festival-festival yang dianjurkan mungkin di luar Malaysia, di seluruh serata dunia, tetapi Mr. Yeo sendiri mungkin ada kelainan untuk festival yang dianjur ataupun yang dibawakan khas oleh Mr. Yeo sendiri. Ada kelainan kot. Macam tu. Ya. Pada saya, festival tidak dapat berdiri sendiri tanpa kerjasama dengan pihak lain. Jadi, mini film festival percaya dengan adanya kolaborasi dengan pihak luar, seperti tahun ni kita sebenarnya bekerjasama dengan 3 pihak utama yang telah membawakan pelbagai filem dari luar Malaysia untuk ditayangkan secara percuma kepada penonton. Secara percuma. Betul. Platform dia macam mana? Sebenarnya melalui online. Kerana pandemik kita tak dapat berjumpa secara fizikal. Jadi kita adakan platform online yang akan ditayangkan melalui platform yang dinamakan Cinemata. Jadi dengan berdaftar kepada festival ini, mereka dapat link pautan untuk menonton filem tersebut. Secara percuma? Secara percuma. Kena daftar dulu, lepas tu baru dapat tengok filem ni secara percuma. Ya, betul. Antara program yang kita bawakan selain pada filem-filem yang bertanding tadi sebenarnya adalah filem tentang dari Southeast Asia, Asia Tenggara. Betul, dengan kerjasama Sea Short Film Festival. Kita bawakan 5 filem yang pada saya sangat bagus dan telah pernah dicalonkan ataupun bertanding dan ditayangkan di festival ternama seperti Cannes Film Festival, Rotterdam, yang pada saya sangat bagus kualitinya. Adanya filem dari Thailand, dari Filipina, Singapura, Indonesia, Malaysia yang kita akan tayangkan juga. Selain itu, kita juga kerjasama dengan Kurz Film Tour yang atas kerjasama dengan Goethe Institute Malaysia, suatu badan entiti dari Jerman yang membawakan pertukaran budaya dengan Jerman. Jadi kita ada filem-filem dari Jerman 5 buah yang selama ini telah banyak menang awards ataupun anugerah di Jerman maupun festival filem lain. Wow. Di seluruh dunia dah. Nampaknya di seluruh dunia. Dan benda ni bukan mudah.
Dan bagi saya sendiri mungkin dia mengambil masa yang lama ataupun usaha yang lebih. Bak kata Mr. Yo tadi, mesti bukan dapat kerja seorang, kena banyak pertolongan ataupun bantuan daripada orang sekeliling kita. Okey, Mr. Yo, bagaimana untuk melihat kemampuan MFF ini untuk lebih dikenali di peringkat antarabangsa standing festival filem yang paling meletuplah kat luar sana, kat di luar negara seperti Ascended Film USA, kita ada Cannes Film Festival France dan banyak lagi. Dan bagaimana keunikan mampu dibawakan Malaysia ini daripada penerbitan festival filem ini? Okey, terima kasih. Pada saya, satu festival filem biasanya mereka ada agenda dan objektif di sebalik penganjuran dan pengendalian mereka. Contohnya lah, satu sejarah yang sangat menarik pada saya adalah contoh bagaimana Cannes Film Festival dimunculkan selepas adanya Venice Film Festival yang paling lama. Venice adalah bertapak di Itali, tapi mempunyai agenda seperti fasis, Nazi pada masa itu telah membuatkan festival filem Cannes Film Festival diwujudkan. Kerana mereka mahu menyampaikan bahawa filem seharusnya lari daripada agenda-agenda seperti propaganda, Nazi dan segalanya. Jadi dengan kata lain, festival mempunyai agenda di sebalik penganjurannya. Okey, untuk festival MFF, Mini Film Festival yang ada di Sarawak dan di Borneo ini, pada saya agenda kita yang sangat clear adalah menggabungkan penonton dan pihak pembikin filem, supaya kita boleh mengangkat suara-suara yang selama ini jarang dikemukakan, seperti suara-suara dari Borneo, pembikin filem wanita contohnya. Pada saya itu adalah sesuatu yang kita jarang ada. Dan festival-festival lain yang ada kesedaran tersebut pada saya adalah sangat penting, kerana tanpa ini kita tidak dapat membawakan filem-filem yang dihasilkan oleh pembikin filem dari Borneo maupun wanita. Itu adalah yang pertamalah. Pada saya yang kedua sebenarnya adalah memperbagaikan kolaborasi dengan pihak luar. Kerana dengan adanya network dengan juri, dengan pelatih maupun penceramah dan pembikin filem yang sangat bertauliah, sangat berpengalaman di luar sana, sama ada di Jerman, di Asia Tenggara, kita bawakan mereka ke sini untuk kongsikan ilmu dengan harapan dapat memberi semangat dan suntikan ilmu kepada peserta kita maupun penonton kita. Itu adalah antara proses yang pada saya sangat penting untuk diamalkan, dan juga untuk membentuk hubungan yang baik dan sihat bersama kita punya penonton maupun pembikin filem. Kerana pembikin filem apabila mereka sudah percaya dengan festival, mereka akan hantarkan filem mereka kepada kita. Lazimnya apabila mereka tak percaya dengan kita, dia akan hantar kepada festival yang sangat bernama seperti Cannes Film Festival ataupun Short Film Festival di luar. Tapi apabila mereka sudah kenal Mini Film Festival, dia akan, okey, filem saya dah siap, saya nak hantar kepada festival Mini Film Festival. Jadi pada saya proses yang sangat penting adalah sangat lamalah untuk membina raport perhubungan yang sihat dan membentuk satu ekosistem yang baik bersama dengan pembikin filem dan juga dengan penonton. Ya, kerana pada saya di Malaysia ini salah satu masalah yang sangat besar sebenarnya adalah penonton kita masih menonton filem arus perdana. That's not really a problem. Pada saya it's okay untuk menonton filem arus perdana yang box office lah. Tetapi adanya keperluan untuk juga kita mendalami filem-filem yang bukan box office. Betul. Filem-filem yang sedikit unsur indie, yang membawa suara-suara daripada komuniti yang terpinggir contohnya, untuk kita utarakan. Tapi kualiti perfilman mereka masih dijaga dan sangat baik dari segi estetik misalnya. Dan pentingnya pembikin filem dan juga penonton, itu kekuatan untuk festival filem kali inilah. Dan boleh Mr. Yo terangkan ataupun kongsikan bagaimana orang ramai boleh mendaftar untuk menyertai MFF ini yang berlangsung 17 hingga 25 Julai 2021, dan siapakah yang boleh mereka hubungi untuk sebarang pertanyaan, Mr. Yo? Baik. Semestinya kalau untuk penonton yang berminat untuk mengetahui ataupun berdaftar secara percuma untuk menonton filem-filem yang sangat bagus kita bawakan kepada anda, boleh melalui laman https://bit.ly/17thmff. Ini merupakan laman yang sangat penting untuk kita mendaftar untuk dapatkan pautan-pautan menonton filem. Dan juga melalui social media Facebook,
Instagram maupun Twitter Mini Film Festival. Kita akan berkomunikasi selalu. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanyakan di sana. Kita akan menjawab soalan. Okey, dan itu merupakan sedikit daripada Mini Film Festival MFF yang kita telah kongsikan, kita ceritakan. So siapa yang berminat boleh ikut apa yang dikatakan oleh Mr. Yeo tadi, dan apa-apa pun semuanya memang terbaik. Kalau tak ada penerbit filem, tak ada penonton, kita tak dapat meletup seperti ini. Wah, best. Dan terima kasih sekali lagi kepada Mr. Yeo Chong Lee, merupakan pengarah Mini Film Festival UNIMAS, kerana sudi hadir dan berkongsikan tentang Mini Film Festival dengan kita hari inilah. Dan untuk selepas ini, jangan ke mana-mana, tetap bersama kami di Sejahtera Asia dan kembali selepas ini. Kembali lagi bersiaran bersama saya dan juga Wan Alif. Ya, Jessica, apa khabar, sihat? Sihat, selalu sihatlah saya. Kalau bab saya ni memang selalu sihat, jangan risau. Sebab Jessica ni orang penting, tak boleh sakit, dia sentiasa sihat. Pandai ya, bukan VIP ni. Okey, Wan Alif, pagi ni kita ada topik-topik menarik, betul tak? Nak kupas, nak kongsi dengan semua penonton dekat rumah. Jadi, antara topiknya, sebab kita tahu sekarang ni musim durian. Ya, musim durian. Kalau durian ni, Jess, sinonim dia ada buah apa selain durian ni? Dabai lah, of Oh, course. buah dabai. Bukan buah kurma ya, buah dabai. Beza tu. Kalau kat Sarawak ni, buah dabai ni dia lebih dikenali sebagai dabe. Dabe, itu sebutan dalam bahasa Sarawak kan? Ya, betul. Untuk apa? Kalau nampak dekat TV tu Wan Alif, itulah dabe ya. Ya, yang ni tak silap saya dabai jeruk. Dabai jeruk. Jeruk dengan cili. Kalau Jess sendiri, Jess minat kalau buah dabai ni makan macam mana? Kalau kita tahu, kita kena rendam dengan air panas dulu kan. Yeah. Jess suka makan dengan kicap. Tengok ada dabai nasi lemak lagi tu. Dia letak dalam sedap. nasi lemak. Memang pembuka selera. Yang ni uniknya Sarawak. Satu-satunya buah eksotik yang paling famous. Famous kan? Betul tak? Lepas tu dia ada kandungan antioksidan yang berkhasiat untuk kesihatan tubuh badan. Dan juga dia mengandungi sumber protein, tenaga, mineral seperti potasium dan kalsium. Kulit dia kan? Kulit dia, dabai itu sangat kaya dengan antioksidan lah. Terutama sekali bahagian kulit. Jadi janganlah buang bahagian kulit kalau nak makan dabai. Dan ada komen daripada laman sosial, saya tengok, saya minta lah kalau buah dabai ni paling sesuai dia masak apa dia sedap. Dia cakap macam mana nak makan dengan biji sekali. Oh, tak boleh nak makan dengan biji sekali. Tapi dalam biji tu boleh dimakan, Jess. Boleh? Boleh. Rebus lepas tu potong dua boleh makan dalam baru isi dia. tahu. Nanti dah cuba ya. Boleh cuba. Jangan tak cuba. Sebab Sarawak ni unik, dia macam-macam buah ada. Betul tak, Jess? Dan juga dabai ni sangat kaya dengan antioksidan seperti yang saya maklumkan tadi. Jadi dia bukan setakat daripada segi makanan, dari segi kosmetik pun ada. Wow, dapat dibuat alat makeup ke? Ya, of course. Kelas. Tu Wan Alif dah tahu. Jadi lepas ni balik kita cari buah dabai. Boleh, tak ada masalah. Okey, seterusnya berita baik ya, sebab ada lagi orang yang berbuat baik dan juga ada hati budinya yang tu sangat baik, walaupun dia dikatakan artis. Ya, walaupun dikenali sebagai seorang selebriti, seorang penyanyi, seorang pelakon, tetapi mereka ini sama seperti kita, mempunyai nilai ataupun masih lagi
cakna tentang orang sekeliling. Takkanlah kita nak pilih orang je. Yang ni berlaku dengan penyanyi rap Ultimate yang mendedahkan dirinya. Boleh rap tak? Pandai rap. Wah, telah meletakkan syarat yang tegas kepada mereka yang ingin menyertai pasukannya untuk menghulurkan bantuan buat mereka yang terjejas. Pendapatnya lagi sepanjang pelaksanaan perintah kawalan pergerakan 3.0 tok. Jadi Ultimate atau nama sebenar Syed Ahmad Syed Abdul Rahman, hanya madah benda tu boleh hantar bantuan, tetapi jangan ambil video, jangan ambil gambar. Kalau benda ni berlaku, keluar dari grup saya. Wow, tu yang kita mahu sebenarnya, Mak. Betul. Tak perlulah sangat nak ambil gambar, ambil video Tak kan. perlu nak viral lah pendek cerita. Kalau orang yang viral kan kita tu, itu lain cerita. Terviral. Dan juga, Wan Alif, bukan setakat Ultimate saja, tapi ada banyak lagi Betul. artis lain. Seperti Dato' Siti Nurhaliza, Shahnaz Ahmad, banyak lagi. Banyak lagi. Terima kasih kepada mereka semua sebab ada hati budi dan nilai moral yang sangat tinggi. Itu Ya, yang kita betul. patut Yang ni contohi. sepatutnya jadi contoh. Walaupun tidak ada dalam pandemik COVID-19 sekalipun, benda ni terus menjadi contoh dan teladan buat kita semua rakyat Malaysia yang baik budi bahasanya. Betul tak? Baik, budi bahasa. Okey, selepas ni kita nak bincang juga mengenai kisah yang viral baru-baru ni di mana pendedahan mengenai seorang anak istimewa dikenali adik Bella yang dipercayai menjadi mangsa dera ternyata meraih perhatian masyarakat. Kenapa ni, Wan Alif? Tengok kesian. Sedihnya. Sebab mak dia hantar dekat Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi macam minta tolong jagalah kan. Ya. Bila dia jaga, dia tengok-tengok jumpa-jumpa anak dia tak lagi dalam keadaan yang sempurna. Dia kena Betul. dera. Dikatakan kena dera. Tengok melecur satu badan tu. Bukannya, saya sendiri yang tengok rasa sakit. Tengok kulit dia semua mengelupas. Semua rasa Saya sakit tak lah. dapat tengok macam ni je. Tersentuh hati saya. Ya, yang itulah sebabnya wujudnya #Justice for Bella tadi, sebab dia dipercayai telah didera sebab dia anak-anak kurang upaya SIM rendah, dia orang buat dia macam tu. Kita sebagai seorang, contohlah kalau ada anak kan, kita sebagai seorang ibu bapa pun rasa macam, kenapa anak aku dibuat macam ni? Dia budak tak tahu apa-apa, Wan Alif. Betul. Anak-anak ni, budak kecil ni tak tahu, tak kenal pun, tak erti pun apa yang mereka buat. Lebih-lebih mereka dalam golongan orang yang kurang upaya. Mereka sepatutnya diberi perhatian, diberi kasih sayang sewajarnya, kerana mereka adalah, kalau dalam Islam sendiri, mereka adalah anak syurga kepada ibu bapa mereka. Kesian dengar tu semua. Ya, betul. Tapi yang menjadi persoalannya, penjaga tu juga sebenarnya dia berjaga 6 lagi kanak-kanak yang lain dengan 2 orang yang sama seperti Bella sebenarnya. Maksudnya Yula. Jadi bayangkan dia jaga anak yang lain juga. Lepas tu dia sendiri bujang, tak pernah ada anak. Aduh. Macam mana dia boleh diberi kuasa sebenarnya untuk menjaga tu sebenarnya? Itu yang menjadi persoalan jadi kasih. Tapi apapun, kita berharap supaya kejadian seperti ini tidak berlaku. Tidak berlaku dekat mana-mana. Kita jaga kita lah. Kita jaga sesama manusia. Betul. Dan sebenarnya perkara ini agar mendapat pengadilan yang sewajarnya. Betul tak, Jess? Itu yang kita harapkan. Dan ada yang menarik di luar negara je, Jess. Menarik di luar negara. Apa tu, Wan Alif? Boleh beli antigen COVID-19 sendiri. Tahu tak antigen tu apa? Untuk swab sendiri. Saya rasakan je, kalau dibeli pun saya tak mampu nak swab sendiri ke dia. Kenapa? Takut? Bukan takut. Rasa dia, Jess sendirilah tahu. Tetapi benda ni hanya rakyat Thailand je boleh beli. Thailand lulus kit ujian antigen COVID-19 yang dijual kepada orang awam. Jadi, rakyat Thailand boleh melakukan ujian COVID-19 di rumah mereka mulai minggu depan apabila kit ujian antigen COVID-19 mula dijual di hospital dan klinik yang sah. Kalau Malaysia sendiri bila lagi kan? Kalau Malaysia kali jual benda ni, saya pun rasa takutlah nak test sendiri. Nak Mungkin test suruh sendiri orang pun boleh lah. Sakit tu Mudah je tu. keluar air mata jantan tu tak? Keluar air mata jantan ke? Ni sebenarnya baguslah. Bagus sebab inisiatif seperti ini macam meringankan lagi beban-beban petugas-petugas barisan hadapan. Betul. Sendiri boleh buat, kenapa tak boleh buat kan? Ya, benda mudah je. Benda mudah. Ucap pusing. Tapi Jangan. Alif, kit ujian ini tidak akan dijual dalam talian. So, kita tak boleh order-order online. Tak ada dalam rangkaian-rangkaian Tak ada, online. ya. Jangan mengada-ngada. Okey, sebab ini tadi mengenai kit antigen kan untuk COVID-19. Jadi kita akan masuk sebab walaupun kita tahu COVID-19 sekarang ni tengah membelenggu di Malaysia ataupun di seluruh negara. Betul. Tapi ada lagi satu penyakit yang kita tahu adalah penyakit rabies. Rabies. Anjing Rabies. Anjing gila. Betul, anjing gila. Anjing gila. Kenapa Dia boleh menggila macam tu? lagi
Anjing kurang senyuman. dia Kurang kata. senyuman. Anjing tu kurang senyum sebab dia Apalah macam ni. producer kita Kita ni. tak nampak dalam mask dia macam ni je. Okey, ni nak cerita mengenai kawasan wabak rabies di negeri ini telah meningkat kepada 72 apabila Kampung Muhammad Taha Bakong Beluru diisytiharkan sebagai kawasan wabak baharu semalam. Setakat ni dah ada 72 kawasan lah telah diisytiharkan sebagai kawasan wabak rabies sejak Julai 2017. Pejam celip memang dah lama ya. Wabak rabies ni dah ada dekat negara kita. Tengok poster dalam TV pun dah seram tengok rabies tengok. tu. Jadi dekat sini JPVS memberitahu 206,629 ekor anjing telah disuntik dan akan meneruskan program pemvaksinan secara percuma di seluruh Sarawak. Jadi pemilik anjing sekali lagi diingatkan supaya memastikan anjing mereka diberikan suntikan vaksin anti-rabies setiap tahun. Jadi siapa-siapa yang nak dapatkan suntikan vaksin rabies ni boleh dapatkan di mana-mana pejabat veteriner bahagian atau klinik veteriner swasta. Kalau gagal berbuat demikian, ada denda tidak melebihi RM2,500 dan boleh ditangkap. Selain daripada tu, siapa-siapa yang membebaskan anjing mereka, tanpa ada rabies tu tadi, maksudnya sertifikat rabies lah maksudnya. Jadi akan dikenakan kesalahan di bawah Seksyen 37 dan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 3 bulan ataupun kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Nakkah macam tu? Percuma bayar saman, bayar denda. Yang owner kepada anjing tu vaksin COVID-19 juga. Anjing tu vaksin kan. Dia punya penyakit rabies tu. Jadi dua-dua adil. Jadi tak ada denda, tak ada saman-saman, okey? Benda mudah, betul tak Jess? Betul, mudah. Jadi maksudnya kita jaga kita dengan manusia dengan haiwan sekali. Kita jaga kita jaga semua. Kita jaga semua. Okey, kita nak masuk ke perincian COVID-19. Ya, perincian COVID Malaysia. Malaysia sekali lagi mencatatkan kes harian COVID-19 melebihi 11,000 apabila merekodkan 11,618 kes setakat semalam, iaitu 14 Julai 2021. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes sebanyak 867,567 kes harian baru tertinggi direkodkan. Ini sebelum tu kita ada 11,079 kes. Ini dikatakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah melalui Twitternya, berkata Selangor kekal mencatat kes baru tertinggi dengan 5,051 kes, diikuti Kuala Lumpur 1,749 kes dan Negeri Sembilan 1,537 kes. Daripada jumlah kes terbaru daripada jumlah kes baru tersebut, 26 kes import, manakala kes penularan dalam negara 11,592 membabitkan 9,659 rakyat tempatan dan 1,933 warga asing. Pertambahan itu menjadikan jumlah kes yang aktif iaitu 101,359 kes. Ramai banyak lagi tu. Dan semalam juga mencatatkan 118 kes kematian. Dan 108 yang melibatkan warga negara Malaysia. Dan ini sangat menyedihkan kita. Dan di Sarawak juga. Apa ceritanya COVID-19? Ada ceritanya, Alif. Okey, Sarawak mencatatkan 289 kes baru positif pada Rabu dan juga kes ini agak menurun berbanding lagi yang sebelumnya. Alhamdulillah. Iaitu sebanyak 289 sahajalah. Top 5 daerah yang menyumbang kepada pertambahan kes adalah Kuching, Sibu, Bukit Mabong, Beluru dan Samarahan. Untuk itu jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak setakat Rabu adalah sebanyak 69,865 kes. Daripada jumlah kes baru, 6 kes merupakan tahanan imigresen di Kuching, manakala 1 kes merupakan tahanan imigresen di Simujan. Duka cita dimaklumkan terdapat 4 kes kematian baru dilaporkan. Melibatkan seorang wanita berusia 55 tahun dari daerah Kapit, manakala 3 lagi adalah lelaki, 2 di daerah Serian dan seorang lagi di daerah Song. Semalam tiada kluster, sebelum ni kalau dia nampak ya, Wan Alif tak ada kluster direkodkan, tetapi semalam ada 3 kluster baru iaitu kluster Duyo Bau, kluster Jalan Teo Kui Ngo Meradong dan kluster Sentosa 2. 2 kluster iaitu kluster Duyo Bau dan kluster Jalan Teo Kui Ngo Meradong merupakan kluster komuniti, manakala kluster Sentosa 2 merupakan kluster tempat kerja. Itu sedikit perincian di Sarawak dan kita harapkan kes COVID-19 akan terus berkurang. Ataupun kita mencapai sifar COVID-19. Betul-betul mengharapkan zero lah, hijau semuanya. Dan tak lama lagi
Negeri Sarawak yang tercinta ini akan menyambut Hari Sarawak, Sarawak. dan istimewa Sejahtera Asia khas Hari Sarawak. Kita akan bersiaran selama 5 jam. Wow. Banyak yang kita nak bawakan kepada Betul. penonton. Kita akan ceritakan mengenai sejarah ataupun tempat-tempat yang anda harus tahu, especially di Kuching ni. Dan juga banyak lagi lah yang kita nak kupas. Dan tema untuk Sarawak. Hari Sarawak adalah Sarawak Gemilang untuk semua. Jadi set masa anda, Set masa. duduk depan TV, sedia sarapan. Pastikan Bukan bersama sedia kita. sarapan je, lunch dia kena sedia depan sebab kita 5 jam, betul Ya, 5 guys. jam. Makan popcorn, tengoklah kami, tengoklah saya, tengoklah kita semualah Betul. dalam Sejahtera Asia. Jangan lupa 22 Julai. Okey, selepas ini kita akan bersama dengan Cikgu Azila. iaitu dalam slot pendidikan untuk matematik. Jadi adik-adik semua jangan ke mana-mana ataupun bawalah kawan-kawan semua join kelas Cikgu Azila. Ya, kembali selepas ini dalam Sejahtera Asia. Jam kita akan bersiaran langsung di TVS. Pada hari ini merupakan episod yang ke-100 episod untuk yang Sejahtera ke-100. Asia. Alhamdulillah, atas sokongan yang jitu daripada anda sepanjang lebih daripada 200 episod. Bersempena dengan Hari Sarawak 2021, Sejahtera Asia akan bersiaran langsung selama lebih kurang 5 jam menemani anda. Jadi banyak perkembangan yang kami bawakan kepada anda. Ada sejarah lebih lanjut mengenai bumi kenalan kita. Ada juga lintas langsung daripada tempat-tempat bersejarah di Sarawak. Si cukup dengan kita akan menemu bual figura-figura ataupun personaliti-personaliti yang telah mengharumkan nama Sarawak. Bukan saja di peringkat nasional tapi peringkat antarabangsa. Jadi jangan lupa 22 Julai tu kita nanggas Sejahtera Asia dari seawal jam 7.30 pagi hingga 12.30 hari bersempena dengan Hari Sarawak 2021 hanya di TVS saluran 122 Astro dan MyTV. Kembali lagi bersama Jess. Kali ini Jess akan bersama dengan Cikgu Azila dalam slot pendidikan matematik. Jadi tanpa membuang masa sebab saya tahu adik-adik dah excited dan juga ibu bapa pun dah bangunkan anak-anak mereka awal lagi. Jadi selamat pagi Cikgu, selamat pagi Lausha. Wah, kakak Hinai lah gitu. Oh. Selamat pagi. Ya, sihat ya Cikgu? Sehat, Alhamdulillah. Hari ni Cikgu bagi tahu tadi kita akan belajar algebra, betul? Jadi algebra berbeza sebelum nilai ya? Berbeza. Dia cakap senang tapi saya rasa susah. Senang. Ya, percayalah. Okey, Okey. sebab last episode yang saya bawakan algebra adalah tambah tolak. Okey, tambah tolak ni sebenarnya ada confusing sikit sebab dia ada strict sikit dia punya rule. Yang tu yang saya bawa masa dengan John hari tu, hari Selasa. So yang ini adalah darab. Okey, multiply. So darab ini senang. Senang, saya tak tipu untuk algebra. Okey. Okey, kita tengok macam mana kita ajar algebra ini tetapi sampai adik-adik tahun 4, 5, 6 pun boleh faham. Boleh faham. Adik-adik yang mengikuti kita ni pun insya-Allah boleh faham. Siapa dah ada dekat sini? Kami itu Cikgu Haziq katanya. Haziq setiap pagi ada Haziq kan? Haziq memang sentiasa. Dia peminat setia Sejahtera Asia. Dan Hidayat pun ada. Jom kita tengok yang ni. Kalau algebra ini darab multiply. What if huruf darab dengan huruf? Selalunya apabila kita mengira sebelum ini nombor darab nombor. Kan ini huruf pula darab dengan huruf. Contoh saya berikan A darab dengan B. Okey. Jap. Kalau nombor darab nombor 2 times 2, 2 darab 2, 4. Kan? Kena kira sikit kan? Betul. Yang ni tak perlu kira. That's why saya kata senang. A darab B, AB jadinya. Okey. Macam ni je. Ya, sebab dia alfabet kan. Senang tak? Senang kan? Setuju senang? Setuju. Yang ni setuju. Dah setuju dah. Okay. Yang ni setuju. Okay. Seterusnya, macam mana kalau nombor darab dengan huruf? Ya. Okey. Contohlah saya berikan nombor 3 darab dengan, kita darab dengan A lah. Okey. 3 darab dengan A, yang ini pun tak perlu kira apa-apa. Saya tahu. Contoh. 3A. Oh, beri jawapan tu. Baru nak beri contoh. Betul tak? Betul tak, Cikgu? Tadi tak percaya, saya kata senang. Kalau nombor darab dengan huruf, gabungkan sahaja. Ya. So, bila-bila sahaja adik-adik melihat ada nombor, ada huruf.
Maksudnya ini asal usulnya adalah daripada 3 darab A. Contoh awak jumpa 4B. Maksudnya dia adalah 4 darab B. yes, 4 darab B. 16 K contoh. Dia boleh mana-mana huruf. 16K. So 16 darab K. Itu asal usulnya lah. K ada asal Ada usulnya. asal usul, ya? Ada. Okey. Macam mana pula kalau huruf darab huruf tapi hurufnya banyak sikit? Okey, yang ini tadi senang, A dan B. Okey, kalau huruf saya cuba RST lah. Start canggih sikit bunyinya. Okey, R times S times T. Okey, yang mungkin yang kat rumah yang bersama-sama dengan kita ni dia dah boleh agak dah. Apa akan jadi jawapannya? Kalau tadi A darab B jadi AB, R darab S darab T senang. Senang. R S T. Gitu je. Ya. Masih setuju dengan saya? Masih setuju? Setuju, masih setuju. 3 soalan dah ni. Masih lagi on track. Dan maksud saya, 3 soalan dah kita bawa. So, algebra untuk darab setakat ini masih sangat senang. Dia Patutlah bukan boleh guna setakat untuk senang. budak tahun 4, tahun 5 tadi Ya, ya? boleh. Itu saya cakap awal. Ni macam senang dekat mula-mula je. Nanti kita tengok apa lagi Cikgu Azila dah bawakan. So, kita rehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Hanya dalam Sejahtera Asia. Sebelum tu, kongsi dahulu Facebook Sejahtera Asia. Okey, adik-adik semua, ibu bapa yang ada di rumah, bertemu kembali kita di Sejahtera Asia. Dan kali ini slot pendidikan bersama Cikgu Azila. Kita tak nak cakap banyak, kita teruskan dengan Cikgu Azila. Okey. Adik-adik ingat mesti share tahu apa yang kita belajar pada hari ini supaya ramai orang boleh nampak apa yang kita buat pada pagi ini. Okey, sebelum itu saya nak beri pesanan dahulu sebab selepas ini kita akan mendarab dengan nombor, dengan huruf yang ada melibatkan positif negatif. Bunyi macam susah. Dah agak dah. Tadi mula-mula senang kan, warm up dulu. Bunyi dia macam susah. Don't worry, tak susah. Bunyinya macam susah. Ada algebra, lepas tu ada negatif positif. Macam susah. Tak apa, ingat yang ni. Kalau tandanya sama-sama positif, jawapan awak akan jadi positif. Sama-sama negatif, jawapan awak jadi positif. Pendek kata, sama positif. Tak sama negatif. Okey, kita berikan kalau soalannya begini. Negatif M times N. Okey. Kalau tadi huruf dan huruf didarabkan, dia gabung sahaja. Ya. Ini ada positif dengan negatif. Negatif, positif. Yang tak ada tanda ni maksudnya positif lah. Okey. Negatif, positif tak sama kan? Tak sama maksudnya jawapan akan jadi negatif. Tapi ini gabungkan sahaja, masih sama. Setakat ini masih setuju tak? Cikgu kata senang. Masih setuju? Setuju kan? Setuju. Masih lagi setuju. Yang dekat Facebook setuju tak? Tadi ada nampak Aina dari Aina Syahirah dari Sungai Petani Kedah. Jauhnya utara. Aina. Okey, teruskan lagi. Apa kata kalau ada nombor pula? Ada nombor. Okey. Negatif 2x darab dengan 4. 4 lah macam ni. Okey, saya tak bagikan huruf dahulu. Bagi huruf bagi huruf lah. Okey, y. Macam ni. Kita gabungkan. So, di sini nombor dengan nombor kita darabkan dahulu. Kerana kita tahu kalau darab tak sama jadi negatif. Ni tak sama dah ni. Satu negatif, satu positif. So jawapan awak akan jadi negatif. 2 darab 4 macam biasa jadi 8. Negatif 8. Apa jadi kalau dua huruf yang berbeza? Gabungkan saja. Gabungkan saja. Jadi XY. Inilah jawapannya. Saya rasa adik-adik boleh dapat tangkaplah apa yang kita belajar. Ini anti-jazz boleh? Boleh. Anti. Saya summarize lah cikgu ya. So, kalau negatif dia memang tak sama. Contohnya tadi, jadi maksudnya kita akan bawa juga negatif tu dekat jawapan. Betul tak? Betul. Kalau positif memanglah tak perlu tulis positif kan. Betul. Boleh faham Boleh faham? Boleh. Kan senang. Senang. Okey. Sikit lagi. Saya padamkan ini dahulu. Mana yang boleh padam Okey, saya padamkan yang ni atas. Okey. Jap. Contohnya, kalau huruf darab dengan huruf tapi kali ini ada kuasa pula. Tadi dia basic, huruf saja. Seterusnya nombor dengan huruf sahaja. Lepas tu ada positif negatif pula. Sekarang ada power pula. Cepat juga kita belajar ni. Cepat ni. Saya bawa sikit demi sikit. Tapi dia masih senang. Sebab tak ada yang susah dalam algebra. Percayalah. Now, 4A darab dengan
2, saya letakkan ini A square lah. Okey. Dalam algebra ini, apabila didarabkan, actually huruf yang sama, powernya akan bertambah. Yang tadi huruf-huruf tak sama, that's why tak ada bertambah power. Sekarang huruf sama, ada A, ada A. Okey. Darabkan dahulu. 4 darab 2, dapat, saya letak mana? Sini, 8. Okey, 8. A darab dengan A, saya kata tambahkan dia punya kuasa. Ya. Ini kuasa 1, ini kuasa 2. So, kuasa semuanya ada 3. kuasa 3. Mudah. Mudah je kacang. Macam mana ni rasa? Apa perasaan rasa awak ni? adik-adik? Perasaan adik-adik kita. Senang, susah, boleh komen. Boleh komen ke ada soalan? Kalau ada soalan, tanya. Tanya je dekat Cikgu Azila. Tapi saya nak lagi satu soalan macam tu, Cikgu. Ya, Yang ada betul. Sebenarnya kuasa. saya ada 35 lagi soalan ni. Ui, Sampai banyaknya. masa kita. Kita ada lebih kurang 7 minit sebelum loceng nak bunyi. Sebelum loceng nak bunyi. Okey. So, ni saya nak bagi soalan macam mana pula? Macam mana? Okey, relax. Soalan macam ini. Okey. Negatif 2 Ya. M square N times negatif. Negatif selalu kat sini kita akan letak kurungan lah. Negatif 3 M N square. Panjang. Panjang soalan tu, Cikgu. Soalannya panjang. Ni kena tetapi settle satu-satu ni. jangan risau. Okey, kita dah fahamkan kalau positif negatif Betul. apa jadinya? Sama jadi apa? Tak sama jadi apa? Kalau huruf dengan huruf, gabungkan. So, dalam ini konsep itu jadi mainkan. Okey, ini negatif, ini negatif. Negatif-negatif sama tak? Sama. Anti-jazz boleh? Boleh. Negatif-negatif sama, tak perlu. So, kalau Boleh sama, positif. so dia jadi positif lah. Positif tak perlu letak tambah. Ya, betul. Tak perlu. So, Tak darabkan seperti biasa sahaja. Ya. 2 dan 3 kita akan dapat 6. Okey. Seterusnya, sini ada 2M. Sini ada 1M. So, M semuanya ada berapa? 3. 3. Okey. So, seterusnya N pula. N ini ada 1, N di sini ada 2. N-nya semua ada 3. Mudahnya. Sebab kalau mula-mula tengok, macam panik je aku nak buat satu-satu ni. Tapi bila kita faham caranya, konsepnya, and then kita balik semula kepada cara ni tadi yang sudah diterangkan dari awal, Ya. insya-Allah no problem lah. Boleh jawabnya. Mudah. Mudah. Boleh lagi, boleh lagi, Boleh lagi ni. Boleh lagi. Boleh exercise sikit lagi. Tapi saya berminatlah dengan soalan panjang macam ni, Cikgu. Sebab saya kalau tengok soalan panjang memang saya akan panik. Kalau tak selesaikan satu-satu, memang macam tu. So, sekarang boleh saya sambung satu lagi soalan? Boleh. Okey. Kita try lagi. Adik-adik dekat rumah okey lagi tak? Belum kepanasan ke? Belum up lagi dia, Cikgu. Takut berasap telinganya. Ataupun dia tengah macam ni, baring sambil tengok Cikgu Azila aja. Okey, kita bagikan nombor ini 4. Kita guna huruf apa lagi best? PQ lah. PQ square ada R lah. Ada R juga lah, nyelit sikit. Boleh lah. Seterusnya, darab dengan negatif 3 P square Q ini saja. Okey, sebelah tak ada R. Okey, jap, saya kena padamkan ini dahulu. Okey. Apa kita nak buat ni? Okey. 4 darab dengan negatif 3. Ingat balik, positif, negatif tak sama. Apabila tak sama, dia akan jadi Negatif. negatif. Bagus. Okey. 4 darab 3 macam biasalah. 4 Ya, darab 3 kita akan dapat 12. 12. Okey, sekarang kerja kita mengira kuasa. P 1 kuasa, ini ada 2. So, 1 dengan 2 jadi 3. Okey. What about Q? Q banyak sikit. Sini ada 2. 1 sama juga. Saya tak nak tengok tadi. Okey. Q Ini 3 2, juga. ini 1, so pun 3. Macam mana pula dengan R? Di sini ada R, di sini tidak ada R. Bawa Tulis aje je. lah. Bawa aja. Makin Senang. hebat dah ni. Tadi tak percaya, saya kata senang. Senang sangat lah. Initiation lah, Cikgu. Bagi adik-adik kita nervous sikit dah. Tapi Cikgu, yang ni boleh digunakan daripada sekolah rendah lagi mudah untuk mereka fahami. Betul Mudah, tak? boleh difahami. Tahun Tapi 4, tahun 5 kan? Cuma yang ini masa sekolah rendah memang tak ada belajar lah. Just saya nak share dengan adik-adik macam mana ketakutan dekat tingkatan 1 ni. Ini menjadi topik ketakutan student. Selalu saya dapat feedback, cikgu, saya kalau algebra saya tak boleh, cikgu. Algebra tak boleh. Kenapa tak boleh? Susah sangat ke? Susah, cikgu. Kita bawa ni satu-satu, kita ajar slow-slow, satu-satu, sikit-sikit kata orang kita nak. Sikit-sikit. InsyaAllah, selalunya memang okey lah. Bila kita
konsep kena difahami. Ya, macam Cikgu Azila ajar ni, dia mudah sebab Cikgu Azila explain satu-satu. Lepas tu ada cara dia untuk Cikgu Azila ajar kepada anak-anak murid cikgu dan juga pelajar-pelajar dekat luar sana. Jadi, episod yang seterusnya, Cikgu rasanya selain daripada algebra, Cikgu akan bawakan apa lagi topik untuk dikongsikan? Next, saya ingat dalam minggu ni, selagi masih dalam minggu ni, saya masih nak bawa dengan operasi algebra. Sebab Selasa hari tu kita belajar tambah tolak. Okay, hari ni kita cover on darab. Esok, siapa dengan saya esok? Siapa nak murid saya esok? Ghazali Zawawi. Gas kan? Okey. Esok saya akan bawa satu lagi tambah tolak darab, satu lagi bahagi. Divide out. So esok kita akan belajar bahagi. Betul. Jadi esok jangan lupa temu janji anda bersama dengan Cikgu Azila. Sebab hari ini kita dah habis kelas, loceng pernah bunyi ting 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 ting. Nak rehat. Jadi setakat ini sahaja Sejahtera Asia pada hari ini, dan kita jumpa di lain hari, dan esok jangan lupa ya bersama Cikgu Azila. Dan Cikgu Azila kita sebut sama-sama ya. Kita punya slogan daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Jumpa esok. Bye bye.